Assalamualaikum, saya Raihana Syazia binti Arifin dari SPP 3B. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rabarudin bin Bedu daripada SPP 3B. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syahrizal Rizam dari kelas SPP 3B. Salam sejahtera, saya Didi Musa dari kelas SPP 3B. Assalamualaikum, saya akan membentang mengenai pengenalan Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, iaitu Semenanjung Malaysia yang bersempadan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan, serta Malaysia Timur yang terletak di bahagian utara Pulau Borneo yang bersempadan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Malaysia adalah salah satu negara perintis ASEAN. Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Negara ini mempunyai 13 negeri dan 13 wilayah persekutuan. Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur, walaupun pusat pentadbirannya terletak di Putrajaya. Seterusnya adalah perjuangan kemerdekaan. Sejarah perjuangan ke arah kemerdekaan bermula sejak negeri Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Seterusnya adalah digerakkan oleh kumpulan-kumpulan kecil yang mempunyai semangat tinggi walaupun tidak mempunyai kelengkapan perang sekalipun. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mengisytiharkan kemerdekaan Malaya dengan 7 teriakan merdeka, dan teriakan ini terus menjadi kenangan ramai rakyat Malaysia yang kini memperingati jasa beliau dalam kejayaan yang mendapatkan kemerdekaan bagi satu negara. Seterusnya adalah ciri-ciri Perjanjian Malayan Union 1946. Yang pertama adalah negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu serta negeri Selat digabungkan. Yang kedua adalah seorang gambador British. Yang ketiga, kewarganegaraan sama rata seperti prinsip jus soli atas kerakyatan Malaysia, atas kerakyatan Malayan Union. Yang keempat ada Raja-Raja Melayu menjadi ahli majlis Raja-Raja Melayu. Yang terakhir adalah seorang Persuruhanjaya dilantik. Dan seterusnya adalah tindakan penentangan. Yang pertama adalah Akhbar Melayu menyuarakan bantahan. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, Persatuan Melayu ditubuhkan. Yang keempat, mengantar message telegram dan mengirim surat bantahan. Yang kelima, berkongres. Yang keenam, Kongres Melayu kedua dilaksanakan. Yang ketujuh, mengadakan rapat umum. Yang ke-8, Raja-Raja Melayu berkumpul membuat bantahan. Seterusnya adalah faktor penentangan. Yang pertama, Sir Harold Macmillan mengugut Raja-Raja Melayu. Yang kedua, kebanyakan sultan tidak diberi masa untuk berunding. Yang ketiga, terdapat unsur setia kawan di antara beberapa sultan dan kerajaan British. Yang keempat, Raja-Raja Melayu menjadi Majlis Raja-Raja Melayu. Yang kelima, Raja Melayu tidak bertahta. Yang keenam, bimbang agama Islam akan tercabar. Yang ketujuh, pemberian kerakyatan yang longgar. Akhir sekali adalah orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan dan tamadun. Hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh-tokoh yang memperjuang tanah Melayu. Pertama sekali itu Tunku Abdul Rahman. Ibarat kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan berang, manusia mati meninggalkan nama. Begitulah ungkapan yang paling berarti untuk mengenang jasa dan sumbangan negarawan ulung Tunku Abdul Rahman Putra. Sepanjang hayatnya, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang berwibawa dalam diri yang tinggi untuk membebaskan negara dari cengkaman penjajahan. Kedua itu Mat Saleh. Mat Saleh atau nama sebenar Datuk Mat Saleh merupakan pejuang Sabah yang terkenal dalam memberi tentangan yang hebat kepada penjajahan Inggris di Sabah.
Detik perjuangan Datuk Mat Saleh menentang pencerobohan dan keganasan Kompeni Hindia Timur Inggris bermula pada Julai 1987. Ketiga itu Rentap. Rentap merupakan seorang pahlawan Dayak Iban terkenal dalam sejarah Sarawak. Pada tahun 1853, beliau merupakan salah seorang pemimpin penentang kepada pemerintah Raja Putih Bro. Rentap atau nama sebenarnya Libau menjadi ketua dalam bahasa Iban atau membuat dunia bergegar. Diberikan kepada Libau selepas beliau memenggal kepala musuh dalam perang pertamanya. Dan seterusnya ialah perlembagaan Malaysia. Maksud perlembagaan Malaysia ini terdiri daripada 4. Yang pertama ialah perlembagaan ialah undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Yang kedua ialah dokumen resmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan pentadbir negara. Yang ketiga ialah parti politik yang memerintah akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara dan hal ini menjamin kerajaan menunaikan tanggung jawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di dalamnya. Dan keempat, perlembagaan Malaysia mengandungi 183 perkara. Antaranya ialah Senarai Kerajaan Persekutuan dan Negeri, institut yang di Pertuan Agong, institusi yang di Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Kehakiman. Dan seterusnya ialah peranan perlembagaan. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang adil. Yang kedua, mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan mengawalkan pergerakan kerajaan dan rakyat. Yang ketiga, alat penyelesaian masalah. Dan seterusnya ialah unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Pembentukan perlembagaan Malaysia telah melalui satu proses yang panjang, merupakan adunan unsur-unsur terdapat dalam sistem pemerintahan Melayu lama dan juga penjajahan Inggris. Terdapat 4 unsur tradisi perlembagaan, yaitu pertama, bahasa kebangsaan, kedua, agama persekutuan, ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putra Sabah dan Sarawak, dan yang terakhir pemerintahan beraja. Dan seterusnya ialah hak kebebasan asasi, mempunyai 8. Yang pertama, kebebasan diri, kedua, keabdian dan kerajaan paksa dilarang, ketiga, perlindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang, keempat, kesamarataan, kelima, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, keenam, kebebasan beragama, dan ketujuh, hak berkenaan dengan pendidikan, dan ke-8, hak terhadap harta. Akhir sekali, peristiharaan kemerdekaan. Akhirnya, Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dengan turunnya bendera Union Jack di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur pada malam 31 Ogos 1957. Pada 31 Ogos 1957, secara rasmi wakil Queen Elizabeth England telah menyerahkan kuasa berakhirnya pentadbiran Inggris di Tanah Melayu secara rasmi kepada TYM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri pertama Persekutuan Tanah Melayu di dalam satu perhimpunan seramai 30,000 orang di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Rakyat dari berbagai kaum hadir untuk mendengar peristiharaan kemerdekaan negara oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan teriakan merdeka. Dan akhir sekali, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Yang Tuan Negeri Sembilan telah dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Terima kasih.